Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang bahagia pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Haji Aziz, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Haji Ismail bin Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Johor, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor, Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Hashim bin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Yang Berhormat Datuk Haji Obid bin Tawil, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Yang berbahagia Pegawai Daerah Batu Pahat Tuan Haji Wahab Ridwan, Yang berbahagia Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia Datuk Haji Zainal bin Dahlan, Yang berhormat Datuk Haji Saiful Bahri, Pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Negeri Johor merangkap Pengerusi Nafas, Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Dolmat, Pengerusi Nikmat, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan peringkat persekutuan dan juga negeri, pemimpin-pemimpin masyarakat, dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini, sekali lagi saya dapat datang ke Batu Pahat untuk kita bersama-sama menjayakan majlis perasmian Road to Maha 2014 peringkat Negeri Johor. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada khususnya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dan juga kepada Yang Berhormat Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Johor kerana telah sudi memberi penghormatan dan menjemput saya dan telah bersama-sama menjayakan majlis kita peringkat Negeri Johor pada hari yang berbahagia ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang berbahagia Datuk Seri Hashim sebentar tadi, program Road to Maha yang kita anjurkan di Negeri Johor pada hari ini merupakan program yang keempat yang telah terlaksana di negeri yang lain sepanjang tahun ini, ke arah kita bersama-sama menuju untuk menjayakan program Maha yang akan diadakan pada bulan November pada tahun ini. Dan juga dimaklumkan bahawa pada tahun ini program Maha ini akan menggunakan tagline Agroteknologi, Pembangkit Transformasi Agropreneur bagi Maha 2014. Dan saya percaya bahawa melalui penganjuran program pada hari ini dan juga kehadiran kita semua, ianya akan memberi manfaat kerana pelbagai aktiviti disediakan sepanjang 4 hari 3 malam kita menganjurkan program Road to Maha peringkat Negeri Johor pada hari ini. Oleh itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang telah menyumbang untuk menjayakan
Majlis Penganjuran Road to Maha peringkat negeri Johor pada hari ini, khususnya kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan juga kepada Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Johor pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang kita sedia maklum, kita tidak nafikan betapa pentingnya sektor pertanian bukan sahaja dalam negara kita tetapi juga di negeri kita. Kita tahu bahawa ia merupakan satu sektor yang dapat, apabila kita memberi perhatian dan kita majukan, ia merupakan satu sektor yang dapat memenuhi bukan sahaja keperluan makanan negara, tetapi hasil daripada pertanian dan sebagainya ini juga turut menjadi bahan bagi kita berdagang di peringkat global. Dan sudah tentulah pada masa yang sama, kejayaan kita memberi perhatian kepada sektor pertanian dan kejayaan kita mengeluarkan hasil makanan, ia dapat memenuhi soal keperluan makanan untuk rakyat dan masyarakat di negara kita, sekaligus menjamin keselamatan. Kerana tanpa bekalan makanan yang mencukupi, sudah tentulah ia boleh menjejaskan makanan. Dan pada masa yang sama, apabila kita berjaya menghasilkan produk-produk pertanian ini juga, sedikit sebanyak ia membantu kita dari segi soal kita mengawal kos sara hidup yang tinggi, yang puncanya datang daripada tidak cukup bekalan makanan yang terdapat dalam negara kita pada hari ini. Maka atas sebab itulah kita dapat lihat bagaimana kerajaan kita memberi perhatian kepada sektor pertanian dan berusaha untuk menentukan sektor pertanian ini terus membangun dan berjaya untuk kita majukan. Maka tidak hairan pada setiap tahun kita dapati kerajaan memberi peruntukan yang besar kepada Kementerian Pertanian, yang mana untuk tahun ini saya difahamkan bajet dan peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani adalah sebanyak 6.3 bilion ringgit. Dan pada masa yang sama kita dapati kerajaan memperkenalkan pelbagai dasar untuk memantapkan sektor ini. Kita tahu bermula dengan 3 dasar pertanian negara. Dasar pertanian negara yang pertama, dasar pertanian negara yang kedua, dasar pertanian negara yang ketiga, sehinggalah hari ini kita mempunyai dasar agro makanan negara yang akan dilaksanakan, kalau tak salah saya, sehingga tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini sama ada dari segi hasrat, harapan kerajaan pusat dan negeri, ataupun fokus menyediakan bajet yang mencukupi, maupun dasar-dasar yang ada kaitan untuk membangun dan memajukan sektor ini, memerlukan supaya ianya benar-benar dapat dilaksana dan diterjemahkan secara berkesan. Dan hari ini sudah tentulah kita mahu supaya ianya dapat dilaksana, ianya dapat disambut dan memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, selain daripada kita menentukan sektor itu terus dibangunkan dan juga dimantapkan. Dan untuk kita tentukan supaya matlamat tersebut tercapai, sama ada dari segi peruntukan yang besar kerajaan sediakan, sama ada dasar-dasar tersebut terlaksana dan sebagainya, yang penting ia memerlukan rakyat kita faham, rakyat kita sertai dan rakyat kita terlibat dalam sektor dan juga bidang ini.
Kalau kerajaan buat dasar, kerajaan beri peruntukan, rakyat tak faham, rakyat tidak sertai, rakyat tidak terlibat, tidak mungkin kita dapat bangunkan dan tidak mungkin kita dapat mantapkan sektor ini. Maka atas sebab itulah pentingnya program Maha dan Road to Maha. Atas sebab itulah kerajaan mengadakan program ini bukan saja di peringkat persekutuan, tetapi sebelum kita sampai ke Maha, kita ada Road to Maha. Kita anjurkan program sebegini di peringkat negeri-negeri, kerana sudah tentulah melalui usaha kita mengadakan program ini, sama ada ianya betul-betul Road to Maha ataupun menyerupai gerak usahawan masa saya jadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dahulu ataupun tidak, ianya sangat penting kerana melalui program ini masyarakat akan dapat melihat hasil pertanian negara yang diusahakan melalui peruntukan, dasar, komitmen yang dijalankan oleh pegawai kaki tangan dan turut disertai oleh semua masyarakat yang terdapat dalam negara dan juga negeri kita pada hari ini. Saya percaya pada hari ini kita akan lihat macam-macam hasil pertanian, peternakan, perikanan yang diusahakan oleh masyarakat kita, negara kita, yang mungkin bukan sahaja menarik perhatian orang tempatan, tetapi mungkin daripada negeri lain dan mungkin juga daripada pihak luar. Dan saya percaya melalui penganjuran seperti ini, kita dapat juga menunjukkan bagaimana usaha-usaha tersebut terhasil melalui pengembelingan bersepadu semua pihak, yang mana pengembelingan bersepadu ini merupakan pendekatan yang terbaik dalam kita berhadapan dengan cabaran semasa. Kalau dahulu kita bergerak secara individu, kita tidak ke mana, pencapaian kita tidak seberapa, maka kita menggunakan pengembelingan bersepadu, yang mana kita mendapatkan kerjasama daripada pengusaha, peniaga, usahawan, pelabur, pihak kerajaan, yang semuanya boleh berkongsi pengalaman bagi kita memantapkan dan kita melonjakkan lagi sektor pertanian yang terdapat dalam negara kita pada hari ini. Jadi berkongsi pengalaman bagaimana kita bergerak secara blue ocean, bukannya red ocean, bukannya secara tersendiri, yang saya percaya hendak ditunjukkan melalui pameran yang kita buat melalui Road to Maha pada hari ini. Dan saya percaya bahawa pameran ini juga menjadi platform kita mempamerkan aktiviti-aktiviti berkaitan industri asas tani, termasuklah kita mendedahkan inovasi baru dalam bidang pertanian, dan kita memberi pendedahan dan fahaman mengenai peluang-peluang perniagaan, pertanian dan makanan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga negara kita dalam sektor ini. Atas sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan sahaja mengalu-alukan program seumpama ini, kita amat menyokong kerana memang menjadi matlamat kita untuk menunjukkan sejauh mana pencapaian yang telah kita lakukan dalam sektor ini. Dan berasaskan kepada hakikat itu, kita di negeri Johor juga sebelum daripada ini telah menganjurkan beberapa program yang kita panggil sebagai mini agro Johor, yang mempunyai matlamat dan juga maksud yang sama, yang bertujuan untuk tentukan kita dapat mempromosi program-program agro yang kita lakukan di negeri Johor, supaya akhirnya kita dapat tentukan dalam kita membangun semua sektor-sektor yang lain, kita tidak lupakan sektor pertanian. Dalam kita tentukan supaya sektor pertanian ini terus mantap,
terus kukuh, terus dapat kita bangunkan, kita dapat menarik lebih ramai peserta dan minat masyarakat untuk bersama-sama menyertai sektor pertanian yang sangat penting dalam negara dan juga negeri kita pada hari ini. Dan kita tahu negeri Johor berkembang pesat dalam pelbagai sektor. Dan semalam pihak Petronas pun telah umumkan keputusan mereka untuk meneruskan usaha melabur dalam sektor minyak dan gas, yang mana kita akan menyaksikan usaha kita untuk menjadikan Pengerang sebagai hub minyak dan gas. Akhirnya pihak Petronas telah putuskan bahawa mereka telah pun membuat keputusan final investment decision untuk meneruskan pelaburan di Pengerang bagi dijadikan Pengerang sebagai pusat penapisan minyak dan gas di kawasan tersebut. Dan walaupun kita akan menyaksikan satu lagi sektor yang akan dibangunkan di negeri Johor, saya beri jaminan sektor pertanian akan terus juga mendapat perhatian pihak kerajaan negeri di masa-masa yang akan datang sebagaimana yang kita lakukan sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kita bersyukur kerana berdasarkan kepada laporan perangkaan agro makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, sehingga kini sektor pertanian di negeri Johor masih menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara, di mana kita masih menjadi pengeluar utama Malaysia bahan-bahan makanan negara kecuali padi, iaitu buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman kontan, ternakan dan juga perikanan. Dan saya ingin nyatakan bahawa kerajaan negeri akan terus komited dalam membangunkan sektor pertanian secara keseluruhan bagi memastikan Johor menjadi pengeluar utama makanan negara. Dan selama ini kita telah lakukannya melalui usaha bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani apabila kita mewujudkan kawasan ladang pertanian moden seluas 3,608 hektar di air hitam Keluang. Dan sehingga kini projek tersebut telah berjalan selama 8 tahun, di mana nilai pengeluaran dari kawasan projek tersebut adalah sebanyak 44.96 juta ringgit, dan jumlah nilai pengeluaran ladang terkumpul dari tahun 2007 hingga 2012 adalah sebanyak 238.17 juta ringgit. Selain daripada kita akan tentukan projek ini berjalan terus, pihak kerajaan negeri akan tentukan bagi menentukan negeri Johor terus menjadi pengeluar utama makanan negara melalui beberapa tindakan yang kita telah kenal pasti. Pertamanya, antara tindakan-tindakan itu ialah bagaimana yang telah kita nyatakan sebelum ini, kita komited dan akan terus beri perhatian untuk membangunkan tanah-tanah tebiah yang terdapat di negeri Johor. Kita tahu terdapat 17,854 hektar tanah tebiah di negeri Johor. Kalau Johor ingin terus menjadi pengeluar bahan makanan utama negeri, kita perlu tentukan tanah tebiah itu tidak terus tebiah. Maka memang kerajaan negeri mempunyai dasar dan pendekatan untuk bangunkan tanah tebiah. Dan kita telah pun mengenal pasti 2,880 hektar untuk kita majukan di bawah rancangan membangunkan tanah
tebiar yang berstatus berhak milik dan juga tanah kerajaan. Dan hari ini kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta bagi maksud ini. Dan mungkin saya berharap sudah sampai masanya bagi kerajaan Tuan juga menyalur dan menyediakan peruntukan yang besar bagi kita sama-sama bangunkan tanah tebiar. Yang kedua, saya ingin nyatakan bahawa sebelum ini kerajaan negeri telah meluluskan permohonan-permohonan tanah bagi pelbagai tujuan pertanian. Ada yang untuk tanaman kontan, ada yang untuk nenas, ada yang juga untuk kelapa sawit. Ini semua dilakukan bagi tujuan untuk tentukan kita dapat menyumbang kepada pengeluaran makanan dan menjamin keselamatan makanan di negara. Dan sedikit sebanyak ia juga akhirnya akan menyumbang kepada kedudukan negeri Johor sebagai negeri pengeluar utama makanan di peringkat negara. Tetapi kita dapati ada keadaan di mana-mana tanah kita luluskan untuk tanaman kontan, ada tanah kita luluskan untuk nenas, ia berakhir dengan semuanya menanam kelapa sawit. Oleh itu kerajaan negeri akan mengambil tindakan terhadap tanah-tanah pemilik tanah tersebut. Jadi ini saya ingin maklumkan bahawa banyak tanah-tanah yang kita telah lulus untuk tanam kontan, tanpa disedari pemilik tanah telah menukar dengan menanamnya kelapa sawit, mungkin untuk dapat hasil yang lebih. Dia bukan sahaja menggagalkan usaha kerajaan untuk menentukan Johor terus mengeluarkan bahan makanan yang utama negara, tetapi ia juga menjejaskan hasil kerajaan negeri. Kerana cukai harta untuk nenas dan tanaman kontan adalah lebih murah daripada cukai tanah untuk kelapa sawit. Jadi kerajaan tak boleh ditipu pada setiap masa. Kerajaan akan bertindak untuk tentukan, kalau kita katakanlah luluskan untuk tukar kelapa sawit, maka kena bayar cukai tanah. Itu pun kalau kita luluskan. Kalau kita tak luluskan, maka ia perlu balik kepada tanaman kontan ataupun nenas. Dan jika tidak dilakukan itu, maka tindakan untuk merampas tanah akan pihak kerajaan negeri lakukan. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha untuk kita menentukan supaya di semua daerah ini kita dapat bangunkan secara saksama, maka kita dapati bahawa ada setengah-setengah daerah yang mungkin kita perlu merancang supaya daerah tersebut menjadi daerah yang berasaskan kepada pertanian, dan pertanian yang menjurus kepada industri asas tani. Jadi dalam konteks ini, saya juga telah maklumkan kepada Yang Berbahagia Dato' Hashim, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian, untuk mungkin pihak kementerian membantu melihat kepada daerah segamat. Daerah segamat sentiasa merasakan bahawa mereka tercecer daripada apa sahaja arus pembangunan di negeri Johor. Mungkin daerah segamat sesuai untuk menjadi daerah yang mana pertanian, daerah yang menjurus kepada sektor pertanian, industri asas tani di sana. Jadi dalam hal ini saya berharap dengan kerjasama peringkat kementerian, kita boleh bangunkan satu master plan bagaimana agaknya kita boleh membantu daerah segamat, supaya daerah segamat bukan saja merupakan daerah yang mana pembangunannya berasaskan kepada pertanian, tetapi pertanian asas yang berasaskan, yang ada berhubung kait dengan soal perindustrian. Jadi ini antara usaha-usaha yang pihak kerajaan negeri merasakan boleh menentukan Johor terus menjadi pengeluar bahan makanan yang utama di dalam negeri Johor, di dalam negara kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita negeri Johor menjadi negeri pengeluar utama, tetapi saya percaya bahawa itu saja tidak mencukupi. Kita nak tentukan
dalam kita menjadi pengeluar utama makanan negara, tetapi kita juga mahu supaya kita dapat menjadi negeri yang mengeluarkan hasil dan produk makanan yang berkualiti tinggi, yang berkhasiat dan selamat dimakan. Jadi bukan saja pengeluar yang terbanyak di negara, tetapi produk dan hasil pengeluaran makanan kita adalah hasil dan produk makanan yang berkualiti tinggi, yang berkhasiat dan juga yang selamat dimakan. Jadi dalam konteks ini sudah tentulah ia berhubung kait dengan soal pengamalan ataupun pengenalan mengaplikasikan teknologi kepada sektor pertanian yang terdapat di negeri Johor pada hari ini. Kita percaya kalau kita menentukan sektor ini mengaplikasi dan mengamal teknologi, maka ia bukan saja dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti produk, tetapi sudah tentulah ia juga dapat mengawal kos dan menentukan produk-produk kita mampu bersaing. Jadi saya berharap supaya dalam konteks ini usaha-usaha dapat diteruskan dan ditingkatkan supaya pengenalan kepada teknologi dan kecenderungan untuk melakukan pembangunan dan penyelidikan R&D dapat diteruskan dan juga dilakukan. Di Johor kita ada 2 universiti yang berteraskan kepada teknologi. Satu, Universiti Teknologi Malaysia, dan satu lagi ialah Universiti Tun Hussein On. Dua-duanya adalah berteraskan kepada teknologi. Universiti Teknologi Malaysia, universiti penyelidikan yang mana mereka merupakan universiti yang mencipta teknologi. Kita ada Universiti Tun Hussein On, mereka adalah universiti yang mengeluarkan graduan yang menggunakan teknologi. Dia dua berbeza. Di UTM dia cipta, dan kalau dia cipta tak ada orang yang nak guna, teknologi itu tak boleh pakai. UTHM dia melahirkan graduan yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi berasaskan kepada itu, saya berharap supaya sektor pertanian menggunakan kewujudan kedua-dua universiti ini untuk tentukan sektor pertanian kita mengaplikasi menggunakan teknologi supaya ianya dapat meningkatkan produktiviti, membantu meningkatkan kualiti produk, dan seterusnya menentukan kita dapat menghasilkan produk dengan harga yang baik dan juga berpatutan. Di samping itu, selain daripada kita menjadi pengeluar bahan makanan utama, kita memberi perhatian kepada soal kualiti produk dan sebagainya. Saya juga berharap di negeri Johor ini kita dapat memberi perhatian kepada soal downstream activity. Aktiviti downstream, aktiviti hiliran, yang mana kita perlu memberi perhatian kepada usaha meningkatkan aktiviti pemprosesan dan juga aktiviti-aktiviti yang memberi nilai tambah kepada produk, kepada barang dan hasil keluaran pertanian yang dijayakan oleh masyarakat petani nelayan dalam negeri kita pada hari ini. Dalam konteks ini, bagaimana yang kita sedia maklum, sebelum daripada ini kita memang melalui program Galakkan Usahawan, kita telah memberi pelbagai bantuan kepada usahawan-usahawan yang terlibat dalam sektor pertanian di peringkat downstream yang terdapat di negeri Johor pada hari ini. Kita telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta setiap tahun bagi membantu usahawan-usahawan tani kita. Dan pada majlis hari ini saya ingin maklumkan bahawa kita akan tambah lagi RM1 juta bagi tujuan untuk kita menambah dan membantu usahawan-usahawan yang sedia ada dalam negeri kita yang terlibat dalam sektor pertanian di peringkat downstream. Saya percaya berasaskan kepada pengalaman yang ada
semasa menerajui dan bersama di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Industri dan Koperasi dahulu, maka usaha-usaha untuk membangunkan usahawan yang terlibat dalam sektor pertanian dapat diteruskan melalui Kementerian Pertanian. Dato' Hashim ni bukan orang yang asing pada saya. Masa saya menjadi Menteri Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, beliau adalah timbalan ketua setiausaha saya. Dan beliaulah yang menggerakkan dan menjayakan semua program usahawan yang terdapat pada ketika itu. Dan hari ini, oleh kerana kita memberi tumpuan kepada sektor hiliran dalam industri, dalam sektor pertanian, maka sudah tentulah apa yang telah kita jayakan dalam kita membangunkan usahawan dahulu boleh kita aplikasikan di Kementerian Pertanian. Dan saya percaya dan yakin Dato' Hashim dengan timnya mampu untuk laksanakan perkara-perkara tersebut. Dan dalam kita bersama-sama mendapat sumbangan daripada pihak Kementerian Pertanian, kita di negeri Johor juga akan melakukan dan mengambil beberapa pendekatan supaya kita dapat mantapkan usahawan-usahawan kita yang terlibat di peringkat hiliran dalam sektor pertanian di negeri kita pada hari ini. Pertamanya, kita akan melakukan transformasi kepada Perbadanan Usahawan Johor Berhad, yang mana kalau sebelum ini memberi perhatian kepada soal membangunkan usahawan hanya melalui menyediakan program-program yang berbentuk latihan dan sebagainya. Tapi hari ini kita mahukan supaya PUJB memperluaskan lagi peranan dan program serta aktiviti yang boleh benar-benar menyumbang kepada kejayaan usahawan yang terdapat di negeri Johor. Dan salah satu daripada fokus yang perlu diberi perhatian ialah kepada usahawan-usahawan yang terdapat dalam sektor pertanian. Jadi kita berharap PUJB yang akan melalui proses transformasi akan memberi perhatian untuk membangunkan usahawan-usahawan yang terdapat dalam sektor pertanian. Kalau dahulu kita ada program Groom Big di peringkat Kementerian MECD. Kalau dahulu kita ada program lokal, kalau Dato' Hashim masih ingat, kita berharap Groom Big dan lokal itu akan dipenuhi oleh usahawan-usahawan daripada sektor pertanian yang terdapat di negara kita. Kerajaan negeri juga sedang memberi perhatian kepada usaha bagi kita memantapkan program satu daerah, satu industri, yang mana dalam lawatan saya ke daerah-daerah, dalam saya meninjau pencapaian program satu daerah, satu industri, saya dapat lihat bahawa sebahagian besar daripada industri yang mendominasi SDSI di setiap daerah adalah industri-industri yang ada hubung kait dengan sektor pertanian. Jadi saya ucapkan tahniah kepada sektor pertanian kerana berjaya mendominasi SDSI di setiap daerah. Dan saya berharap ini dapat diteruskan dan melalui fokus kerajaan negeri kepada program SDSI, kita akan dapat memantapkan usahawan-usahawan dalam sektor pertanian yang terdapat di negeri kita. Dan pada masa yang sama, saya juga berharap dalam usaha kita untuk memantap dan melonjakkan lagi downstream activity sektor pertanian negara, maka saya percaya kita amat mengalu-alukan dan menggalakkan peranan dan penyertaan koperasi di peringkat ini. Koperasi memainkan peranan yang sangat penting, yang di mana peranan mereka boleh menjadi lebih berkesan. Dan yang paling penting, mereka sewajarnya menjadi pemain yang aktif sepanjang rantaian nilai yang terdapat di setiap, sama ada di peringkat
huluan ataupun giliran sektor pertanian. Kita sudah melalui masa yang begitu panjang dalam soal kita membangunkan industri dan sektor pertanian negara. Sudah sampai masanya kita memberi perhatian kepada soal kita memperkukuhkan dan kita meningkatkan penyertaan secara aktif pemain-pemain yang terdapat dalam industri dan dalam sektor pertanian negara. Dan saya yakin koperasi mampu untuk melakukan perkara tersebut, memainkan peranan secara berkesan dan terlibat dalam rantaian nilai yang terdapat di dalam satu-satu sektor pertanian dalam negara kita pada hari ini. Dan sudah tentulah ini memerlukan pelbagai pendekatan dan dasar-dasar baru diperkenalkan sama ada di peringkat negara maupun di peringkat negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya melalui usaha-usaha bagaimana yang telah saya nyatakan tadi, sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat negeri, maka saya yakin sektor pertanian dalam negara kita akan kekal signifikan sebagai salah satu sektor penting dalam kita membangunkan ekonomi di negara kita pada hari ini. Usaha kita untuk menjadikan pertanian sebagai asas perindustrian dalam negara kita merupakan satu langkah yang sangat tepat. Kalau pertanian hanya kekal sebagai pertanian, saya percaya ia tidak akan mendatangkan minat banyak pihak. Akhirnya ia akan tenggelam dan ia akan ditinggalkan dan tidak mampu bersaing dengan sektor-sektor yang lain dalam negara kita. Tetapi jika pertanian benar-benar kita dapat jadikan ia sebagai asas untuk kita mengindustrikan negara kita, maka pertanian akan menjadi sektor yang paling utama dalam kita menjayakan negara dan kita menyumbang negara kita untuk menjadi sebuah negara yang maju. Dan tidak ada orang lain yang boleh menjaya dan merealisasikan matlamat ini selain daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini. Negara memerlukan tuan-tuan dan puan-puan. Peranan tuan-tuan dan puan-puan sangat penting. Walaupun mungkin orang tengok nelayan, petani, penternak kadang-kadang pergi kerja kotor dan sebagainya, tetapi kalau kita benar-benar faham hasrat dan matlamat yang hendak dibuat oleh kerajaan, maka saya pasti tuan-tuan dan puan-puan akan terus gigih untuk kekal bersama menjayakan sektor dan juga industri ini. Jadi dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucapkan berbanyak terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua kerana telah dapat bersama-sama menjayakan majlis kita pada hari ini. Dan dengan doa mudah-mudahan majlis kita ini mencapai matlamatnya, maka saya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya meresmikan Road to Maha peringkat negeri Johor.